akibat tidak beradab ketika belajar ialah guru akan benci dan marah. Betul ke salah? Salah. Betul. Ya, betul. Okey, Afif. Ada lagi tak soalan? Okey, ada. Okey, Afif. Antara berikut yang manakah merupakan akibat tidak beradab? Ya. Nak pergi minum air? Okey. Okey, Afif. Yang manakah merupakan akibat tidak beradab? Pandang hina, beroleh ketenangan jiwa, dipandang mulia, dapat meningkatkan iman. Dipandang hina. Pandang hina. Dipandang hina. Okey, betul. Syahid. Okey, Syahid. Activate. Kebaikan yang dapat kepada orang yang beradab bila sentiasa mendapat kejayaan di dunia. Betul? Betul. Okey, Kisha. Kisha, adab masuk masjid kecuali mana yang bukan adab masuk masjid? Perlu bergurau dan bawa bising, kena niat iktikaf. Warna kuning ni masuk masjid dengan memberi salam. Yang keempat, sentiasa berzikir dan baca Al-Quran. Mana yang bukan adab? Kisha ada tak? Kisha yang minum air tadi ke? Kisha ada. Kisha ada. Kisha? Kisha. Okay, Kisha tak ada. Bagi Irfan? Okay, Irfan jawab ni soalan ni Okay, Irfan. Mana yang bukan adab masuk masjid, Irfan? Cepat. Oh my God. Mana apa? Irfan, adab mana yang bukan adab masuk masjid? Yang biru ni kita buat bising. Boleh tak tu kita buat bising? Yang hijau, yang hijau ni kita niat iktikaf. Kuning masuk masjid. Warna Biru. Okey. Okey, Kisha. Saya terkeluar kat saya telah Maria. Okey, Kisha jawab sekarang lepas ni Kisha. Okey, Kisha. Manakah antara berikut yang merupakan akibat tidak beradab? Okey, kalau awak tidak beradab masa belajar, apa kesan dia? Warna biru, dipandang mulia. Hijau, ilmu diberkati Allah. Kuning, dapat kejayaan dunia akhirat. Merah, rendah budi pekerti. Merah. Okey, alhamdulillah, betul. Okey, Zainab, last. Kebaikan beradab di masjid adalah dapat menurunkan keimanan kepada Allah. Betul, salah? Zainab? Betul. Kebaikan beradab. Bila kita beradab ke masjid, dapat menurunkan keimanan kepada Allah. Betul? Salah. Betul tak? Salah. Okey. Okey, alhamdulillah. Kejap
Okey. Kita hari ni kita akan tengok adab dengan Al-Quran. Masa dalam kat sekolah itu pun Maklimah ada cakap sikit kan tentang macam mana adab kita dengan Al-Quran. Okey, sebelum kita masuk dalam Al-Quran ni, Al-Quran ni apa? Ia adalah apa? Satu apa? Kitab. Okey, dia adalah kitab atau yang kita baca ni apa? Ayat-ayat ni menunjukkan apa? Kalam siapa? Kata-kata siapa? Kata-kata siapa? Kata-kata Allah. Kitab Al-Quran ni dikenali sebagai kalamullah. Kalamullah maksudnya kalam Allah, kata-kata Allah. Kan apa ni? Selepas membaca Al-Quran, apa yang Allah nak sampaikan kepada kita disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kan lepas tu Rasulullah masa dia dapat wahyu, lepas tu Rasulullah sampaikan dekat kepada para sahabat. Lepas tu yang para sahabat masa Sayyidina Abu Bakar. Okey, dia yang telah membukukan, jadikan semua yang Rasulullah dah sampaikan dalam kepada bentuk Al-Quran. Okey, yang kita guna sampai sekarang. Okey, jadi bila ini kalam Allah, jadi sebab itulah kita kena tahu apa adab-adab. Adab kita akan belajar apa adab ketika bawa. Okey, seawal kita bawa. Okey, lepas tu kita akan tengok masa kita baca pun apa adab dia. Masa kita simpan Al-Quran pun ada adab dia. Okey. Adab dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Ini nanti dulu. Kita tengok ni. Kejap buku teks. Okey, kita tengok. Saya ada buku tu tengok buku. Yang pertama, adab-adab ketika membawa mushaf Al-Quran. Yang pertama adalah berwuduk. Okey, berwuduk. Sebelum kita nak pegang Al-Quran, kita kena berwuduk. Okey, sebab Rasulullah bersabda, Rasulullah berkata, kita nak pegang Al-Quran ni, kita kena dalam keadaan bersuci. Okey, dalam keadaan bersuci tu maksudnya kita kena ambil wuduk. Okey. Tapi ada beza Al-Quran yang ada terjemahan dan tiada terjemahan. Okey, yang kita kena ambil wuduk tu kalau Al-Quran yang tak ada terjemahan. Okey, itu memang semuanya adalah bahasa Arab. Memang 100% bahasa Arab. Kita kena ambil wuduk dulu. Okey, kalau yang ada terjemahan, sebab bahasa Melayu dia lagi banyak. Jadi yang itu kalau kita tak ambil wuduk pun tak apa. Tapi lebih bagus kalau kita mengambil wuduk. Okey. Yang kedua. Yang kedua Hamzah baca. Yang lain yang on camera ya. Ada buku tak Hamzah? Ada. Baca poin yang kedua. Boleh baca buku teks, tak payah tunggu makliman. Ke surat berapa? Ke surat 37. Umi tak bagi tahu surat lagi. Surat 37.
Adab-adab ketika membawa Mushaf. mushaf Al-Quran. Okey, nombor 1 ni tadi Mu'alimah dah baca, berwuduk. Okey, Hamzah baca yang kedua. Memegang mushaf Al-Quran dengan tangan kanan. Okey. Kita pegang Al-Quran dengan tangan kanan. Kenapa? Sebab itu adalah apa-apa yang kita buat, yang buat kebaikan, kita sunatnya kita pegang, kita guna dengan tangan kanan. Macam kita masuk masjid dengan kaki apa? Masuk masjid dengan kaki kanan kan? Jadi kalau Al-Quran ni lagilah kita kena pegang dengan tangan kanan. Okey. Okey, yang ketiga, Zainab. Mengangkat mushaf Al-Quran sekurang-kurang separas dada. Okey, mengangkat mushaf Al-Quran sekurang-kurangnya separas dada. Maksudnya dada kat sini kita kena peluk. Okey, kalau ada tak yang pegang Al-Quran tu macam pegang botol. Kan kalau pegang botol kita pegang kat bawah kan? Itu kalau pegang macam botol tu itu kira tidak beradab dengan Al-Quran. Okey, kalau nak pegang Al-Quran kita kena peluk ni. Kena paras dada. Okey? Okey. Nombor 4. Haras. Nombor 4 Haras. Berpakaian bersih dan Aurat. Okey. Berpakaian bersih dan menutup aurat. Okey, bila kita nak baca Al-Quran, nak pegang Al-Quran tu kena berpakaian bersih. Maksudnya kita tak comot, tak ada najis kat kita punya pakaian. Pastikan pakaian kita bersih. Okey, bila dah bersih, lepas tu kena tutup aurat. Okey, itu adalah adab kita dengan Al-Quran, tutup aurat. Kalau perempuan, okay, kita pakai tudung, kita tutup apa yang patut. Okey. Okay, yang perempuan kena tutup aurat kat luar. Okey. Bukan dengar kalau yang perempuan bukan macam nak baca Al-Quran je. Bila dia keluar daripada rumah pun kena tutup aurat. Pakaian bersih dan tutup aurat. Okey, yang kelima, Syahid. Menjaga Al-Quran dengan cermat. Okey, menjaga Al-Quran dengan cermat. Kita kena jaga Al-Quran ni elok. Okey, jangan bagi dia jatuh. Lepas tu contohnya macam kalau kita nak pergi bercuti ke bawa Al-Quran tu elok dah. Okey, tapi kenalah jaga Al-Quran tu macam jaga anak. Macam jaga anak. Betul tu. Dengan penuh kasih sayang kan. Jangan bagi dia jatuh. Nanti takut koyak. So jadi kita kena jaga Al-Quran ni dengan elok-elok. Okey. Yang seterusnya. Ya. Kenapa Al-Quran berat daripada Iqra? Sebab Al-Quran kan lebih banyak. Kalau Iqra tu kira tak banyak, dia nipis je macam. Dia sebahagian je. Dia hanya pendek-pendek. Kalau Al-Quran memang banyak. Lepas tu dia punya kulit pun tebal. Okey, tu tadi kita nak bawa Al-Quran. Sekarang kita nak tengok apa adab-adab ketika membaca Al-Quran. Okey, nombor 1, Afif.
membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu dan menutup aurat. Okey, membaca Al-Quran dalam keadaan berwuduk dan menutup aurat. Ini tadi Muklimah dah terangkan Okey, nombor 2. Faik tengah ni. Faik boleh ke baca? Siap Faik. Oh, bagus Faik tengah berjalan pun masuk kelas juga. Insya-Allah. Irfan. Faik dengar je Irfan. Okey, baca ni nombor 2. Memulakan bacaan Ini suara Muklimah. dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, macam sebelum kita nak baca Al-Quran, kita kena baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita minta Allah lindungi kita daripada syaitan yang direjam. Dan bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa yang kita buat lagi kita kena baca bismillah. Betul lagi kita nak baca kalam Allah ni. Okey, kita kena mulakan dengan nama Allah. Okey, nombor 3. Hamzah. Memberi tumpuan ketika membaca Al-Quran. Okey, memberi tumpuan ketika membaca Al-Quran. Maksudnya kita kena fokus. Masa kita nak baca Al-Quran ni, kita kena tengok betul-betul. Tengok setiap huruf. Yang Muklimah perasan, kalau dalam kelas, masa tengah baca tu, tengah-tengah baca, boleh awak pandang kanan, boleh awak pandang kiri. Maksudnya macam, bila ada suara bising awak toleh kanan. Maksudnya tu tak fokus. Tak boleh macam tu. Masa tengah baca, habiskan ayat dulu, barulah awak nak macam nak tengok apa yang jadi kat belakang awak ke. Tapi tak boleh masa tengah baca tiba awak toleh. Itu biasa Muklimah nampak dalam kelas. Okay. Jadi adab dia masa tengah baca Al-Quran ni kena fokus, bagi tumpuan masa baca Al-Quran ni. Okey. Sebab baca Al-Quran ni, baca Al-Quran, setiap huruf ni dia ada hak dia. Okay, jadi kita kena tunaikan hak-hak bacaan dalam Al-Quran ni. Okey. Nombor 4. Kisha. Muklimah boleh tak tengok makan? Boleh Faik. Tapi awak lagi. tapi awak dengar je kan Faik? Kau nak left? Dengar je. Okey, Kisha. Okey, nombor 4 Okey. Okey. Okey, ni ta ni jim. Tajwid. Okey, bertajwid. Okey, lepas tu dan okey, baro ni taranum. Bertaranum. Okey, Kisha. Membaca dengan bertajwid dan bertaranum. Okey, penting. Kita kena baca Al-Quran dengan tajwid. Okey, contohnya kita baca sabdu, berapa harakat kita baca, macam mana qalqalah dia. Itu dia tajwid. Okey, bertaranum ni
bertaranum ni berlagu. Okey, kalau orang yang baca berlagu tu. Okey, jadi kira sedap lah kita nak dengar kan orang baca Al-Quran. Kalau orang bukan Islam pun dengar. Kalau orang Islam yang baca dengan bertaranum, macam diorang akan tertarik. Okey, tapi kalau yang tak gerti taranum tu, lebih baik baca tajwid. Pastikan tajwid betul. Barulah kita boleh baca dengan berlagu ataupun bertaranum. Tajwid tu apa? Tajwid tu yang kita baca panjang pendek. Dengung. Qalqalah. Okey, Isha? Itulah tajwid. Okey, nombor 5. Afif. Sujud tilawah selepas membaca Ayat yang disunatkan sujud. Yang disunatkan sujud. Okey. Sujud tilawah selepas membaca ayat yang disunatkan sujud. Apa dia sujud tilawah? Masa bila kita kena baca? Masa bila kita kena sujud tilawah ni? Bila kita baca ayat yang disunatkan sujud. Okey, pernah tak awak perasan yang dah baca Al-Quran ni, awak nampak ada dekat ujung ayat tu nampak yang macam tanda sejadah tu. Perasan tak? Cik Memang buka. Okey, dia ada ayat bacaan dia. Ni Mak pernah explain masa kita belajar adab. Kita baca kita belajar yang masa dalam masa fiqh. Ni tanda ni. Perasan tak yang dah masuk Al-Quran? Yasjudun. Ni kan. Ini bila jumpa ayat ni, maksudnya masa kita baca tu kita kena terus sujud. Okey. Kita kena baca tu kita kena sujud sekali. Ya, betul, sujud sekali. Masa kita sujud tu ada bacaan dia. Okey, ini bacaan dia. Kalau yang ini bacaan dia. Okey. Cuba kita baca sama-sama. Okey. Sajada wajhiya lilladzi ikut. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Okey. Ini kalau awak hafal lebih bagus, okey? Sebab nanti kita masa baca Al-Quran kita kena baca Al-Quran, kita jumpa ayat ni, kita kena terus sujud sekali. Masa kita sujud tu baca ayat ni, kita bangun, lepas tu kita teruskan kita punya bacaan Al-Quran. Okey? Itu masa kita tengah baca Al-Quran. Kalau dalam solat pun ada. Masa kita tengah solat, okey? Kalau imam baca surah, kan lepas Al-Fatihah kan imam ada baca surah kan. Okey, kalau imam baca surah yang ada ayat tu, masa kita tengah berdiri tu kita kena terus sujud masa solat tu. Kita kena terus sujud, tak ada rokok, terus sujud, baca ayat ni, lepas tu bangun balik berdiri. Kita teruskan bacaan kita. Mak. Ya. Saya nak makan dulu. Kita nak habis kelas dah, sabar Nak minum air. Minum air. Okey. Mana tadi? Oh, ini tak. Okey, sikit lagi ada ni. Okey, nombor 6. Okey, nombor 6. Zainab, tolong baca.
Mengambil Iktibar daripada apa yang dibaca. Okey. Mengambil iktibar daripada apa yang dibaca. Maksudnya kita kena ambil pengajaran daripada dalam Al-Quran, kisah dalam Al-Quran. Sebab dalam Al-Quran ni dia ada juga cerita pasal kisah-kisah dan pengajaran pasal umat-umat yang terdahulu. Macam mana ada ayat yang ceritakan tentang macam mana Allah bagi azab kepada umat yang terdahulu, macam mana Allah bagi nikmat kepada umat yang terdahulu. Jadi itu yang kita ambil pengajaran. Okey, sebab tu bila kita baca Al-Quran, lebih baik kita baca yang terjemahan. Lepas kita baca ayat Al-Quran, baca satu, contoh kita dah baca satu muka surat, lepas tu kita baca pula terjemahan dia. Barulah kita faham apa yang Allah nak sampaikan. Okey. Jadi kita yang ini ketika menyimpan ni kita tengok minggu depan. Okey, sikit je kita teruskanlah. Okey, simpan Kita tengok sikit lagi adab ketika simpan. Okey, dah lepas kita baca, macam mana adab ketika simpan? Yang pertama, kita bawa dengan penuh hormat. Okey, sama macam tadi masa kita nak bawa tadi kan, kita kena kita kena jaga Al-Quran ni. So, macam tu juga bila kita simpan, kita kena bawa dengan penuh hormat. Macam mana kita kena bawa paras dada. Okey, kena pegang tangan kanan. Okey, yang kedua, meletakkan di tempat yang sesuai. Maksudnya tempat sesuai tu, kita kena letak tempat Al-Quran, maksudnya tempat yang tinggi. Kita tak boleh letak kat bawah, nanti orang langkah. Kita tak boleh takkan nak letak dekat dapur pula, tak sesuai kan. Kita letak dekat tempat yang tinggi, tak dalam bilik. Kalau letak dekat ruang depan, kita letak tempat yang tinggi. Tapi jangan letak dekat bawah. Menutup mushaf Al-Quran selepas membacanya. Bila kita dah baca Al-Quran, lepas tu kita nak pergi tempat lain kan, kita tutup dulu. Jangan biarkan dia terbuka. Kita tutup Al-Quran dulu, baru kita pergi tempat lain. Yang keempat, tidak meletakkan sesuatu benda di atas Al-Quran. Ni Al-Quran ni kita kena letak yang tempat paling tinggi, sebab dia adalah kalam Allah. Al-Quran ni satu kitab yang mulia. Kita tak boleh letak benda lain dekat atas Al-Quran. Contoh, Muallimah letak mouse ni ke, Muallimah letak handphone ke kat atas Al-Quran. Tak boleh. Pastikan Al-Quran ni adalah, maksudnya tak ada benda lain dekat atas Al-Quran ni. Jangan letak sesuatu dekat atas Al-Quran. Faham Tom? Bahkan kan bila kita baca Al-Quran tu kan, kadang-kadang tu kita tak perasan kita menongkat dagu. Kita tongkat dagu, kita letak tangan kita dekat atas Al-Quran. Nampak tak? Ni kan Al-Quran. Lepas kita buat macam ni. Kita buat macam ni dekat Al-Quran. Tak boleh Syahid Hamzah dengar tak Muallimahnya main-main Muallimah buat. Ini Muallimah nak bagi contoh, nak tunjukkan apa yang tak boleh buat. Kalau kita tak sengaja. Jangan buat macam ni, jangan buat macam ni. Faham Tom? Mana kalau kita tak sengaja terbuat. Kalau tak sengaja tak apa, tapi kita ni lah kurang kalau boleh kita dah belajar ni kan, kalau kita dah belajar kita elakkan. Tapi kalau tak sengaja tu tak apa. Kalau tak perasan. Okey. Jadi itu kita belajar hari ni tiga perkara adab ketika membawa Al-Quran, ketika membaca Al-Quran dan ketika simpan Al-Quran. Semua jelas, faham? Faham. Dengar. Faham. Jadi untuk tugasan awak,
berdasarkan yang kita dah belajar hari ni, Muallimah nak awak buat dalam buku aktiviti. Buku aktiviti muka surat 27. Muallimah bagi banyak sikit tak apa sebab Sabtu Ahad kan. 27, 28, 29. 3 muka surat. Okey. Muka surat 27 tu awak kena suaikan je. Suaikan itu ditanya mengenai adab ketika membawa. Okey, muka surat 28 disuruh lorekkan. Okey, disuruh lorekkan. Mana yang adab ketika membaca. Ini ditanya ketika baca. Kita lorekkan. Okey, yang last kali isi tempat kosong. Okey, dia dah bagi pilihan jawapan. Kita isi tempat kosong mengenai adab ketika simpan. Okey. Okey, jelas semua? Jelas. Okey. Jadi itu saja untuk hari ini. Jelas. Okey. Jelas 5. Okey, kita akhirkan kelas kita. Lepas ni awak ada hafazan ya. Pukul 10 masuk ya. Ya? Apa jap? Apa Irfan? Apa jap? Sabar jap. Okey, kita baca doa lepas belajar tanda tangan. Muka surat 27, 28, 29. 27, 28, 29. Okey, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Fattahu ya Alim iftah qalbi futuhal arifin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtani fardurhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, kita